Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Kita membaca kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-15. Kita sampai pada muka surat yang ke-86. Kita membaca tajuk pada masalah yang ke-123. Mendiamkan perkara yang hak tak kala diketahui akan dia. Kita masih lagi membicarakan tentang pesan Nabi SAW kepada kita, iaitu kita masuk tajuk membicarakan tentang orang-orang yang diam daripada bercakap sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Ada percakapan, ada rahsia, ada benda yang patut kita tegur. Ada perkara yang kalau boleh diam, kena diam. Bukan semua benda kita boleh buka rahsia, bukan semua benda kita boleh cakap. Ya, sebab itu disebut kepada kita cakap siang pandang-pandang, cakap malam. Ya, itulah bahasa dia. Bukan boleh main cakap saja. Ya, tengok siang-siang pandang-pandang. Kalau cakap malam, minta-minta. Tengok orang yang kita cakap ada di belakang kita. Orang yang kita sedang war-warkan cerita tentang dia ada di belakang kita, kita tak tahu. Betul ke tidak cerita yang dia cakap, ataupun sesuai ataupun tidak benda tu dicakap. Jadi dalam bab ini kita akan baca satu hadis Nabi SAW tentang perkara berkenaan dengan bercakap dan menegur tentang perkara yang hak. Sesungguhnya ini satu perkara yang dikhabarkan oleh Nabi kita SAW di dalam sepotong hadis pada masalah 122 yang telah banyak berlaku. Bila seseorang mengetahui akan hal saudaranya atau kerabatnya atau orang kenalannya berbuat sesuatu yang menyalahi hukum syarak, tidaklah ia ambil peduli dan tiadalah ia memberitahukan akan hukum haramnya, ataupun tiada ia memberi nasihat kepadanya kerana takut ia akan marah orang itu, atau takut kena lucahnya, atau takut dengkinya, dan takut dituduh dengkinya, ataupun khianat kepadanya, atau tiada suka dia, atau tiada kasih kepadanya, akhirnya dibiarkan begitu sahajalah, tiada dipedulikan sesuatu. Banyaklah yang berlaku dalam masyarakat kita jika benda sesuatu yang haram, sesuatu yang tak betul, kena kepada geng kita, kena kepada kerabat kita, kena pada kawan-kawan kita, kena kepada saudara mara kita, kita diam tak cakap. Kita diam tak tegur. Sebab apa? Sebab takut kena lucah. Takut kena maki dengan dia. Takut kena marah dengan dia. Takut kena boykot. Takut tak dapat projek. Ataupun apa-apa jua jenis takut. Akhirnya dibiarkan saja. Akhirnya tak diambil peduli kepadanya. Dan tetapi jikalau seseorang mengetahui darah atau orang-orang yang kenalannya berbuat barang yang menyalahi hukum syarak itu, cukup berani dan cukup suka menerangkan yang hak, berkhabarlah ia dan memberi nasihat bercakap atasnya, dan orang yang diberi nasihat itu boleh mengambil iktibar. Dan kata dia pula, kalaulah seseorang yang melihat sesuatu benda mungkar, melihat sesuatu benda haram, melihat sesuatu benda yang tak elok berlaku dan dia berani tegur, maka itulah yang baik. Dan orang yang ditegur pula hendaklah mengambil iktibar daripada apa yang telah ditegur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang lalu menegur belum tentu dia boleh menerima teguran.
Orang selalu menasihati orang lain, belum tentu dia boleh menerima nasihat. Saya duduk ceramah, duduk nasihat pada orang, belum tentu saya boleh terima nasihat orang. Belum tentu. Serupalah kita selalu bergurau dengan orang, tetapi belum tentu kita boleh menerima gurauan orang. Nasihat itu mudah, yang susahnya menerima nasihat. Mengambil iktibar itu susah. Ada benda dalam keadaan kita nak mengubah orang, nak bagi tahu benda yang tak elok, nak bagi tahu benda yang tak betul, kena ada cara. Bukan boleh main tibai, bukan boleh main hentam. Kadang-kadang bila kita tibai dia bidah kita balik. Macam pokok buluh, kita nak tebang dia pun mesti ada cara. Bukan boleh main tibai nak tebang pokok buluh. Kadang-kadang bila dia melipat, dia lambung kita, luka kita balik. Sebab buluh dah keras. Dia pula dah jadi rapat-rapat, dah jadi perlu yang kuat. Nak tebang pun ada cara, nak buat apa benda pun ada cara. Kadang-kadang dia tikam kita, kadang-kadang dia melukakan jari kita balik. Begitulah dalam nak menasihati orang. Walaupun orang tu bukan buluh, tetapi sifat dia, jiwa dia itu kadang-kadang lebih liat daripada buluh, lebih kuat daripada buluh melibasnya. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah melihat seseorang, melihat cara seseorang bagaimana nak menegur. Sebab ada orang yang bila menegur dia tak kira orang. Dia rasa dia betul, dia tegur saja. Cara tak kena, dengan kasar, dengan maki, dengan tengking, dengan herdik. Bukan bertambah baik orang yang ditegur. Kadang-kadang makin memberontak, makin melawan kita. Baik, sungguh kata dia. Ada setengah orang itu apabila diberitahu dan dicakapkan yang hak kepadanya, menjadi marah. Bukan lagi baik, lagi marah. Maka yang demikian, bolehlah orang yang mau memberi nasihat itu tengok. Jika sekiranya orang yang mau ditegurnya itu boleh mendengar apa-apa cakapnya yang betul, dan tidak menjadi orang itu bertambah degil atau bertambah melampaui berbuat yang tiada betul tadi, bolehlah dicakapkan yang hak itu kepadanya. Kalau kita jumpa dengan satu orang yang buat salah, cuba kita tengok, belum kita tegur dia tu, boleh tak dia menerima teguran kita? Kalau dia boleh menerima teguran kita, silakan tegur. Tetapi kalau dia, kita tengok bila kita tegur, lagi dia marah, lagi dia naik angin, maka kata dia, jikalau bertambah-tambah degil dan jadi memberangsangkan marah dia untuk mengerjakan perbuatan yang bukan hak tadi, maka dibiarkan dengan dia, tiada dicakapkan kepadanya, itu lebih baik. Kalau bercakap pada dia pun akan jadi marah lagi dia. Kita cakap, nanti dia ambil parang, dia ambil senapan pistol, ditembaknya kita, lantaklah tuan. Biarlah dia. Ini yang saya katakan awal-awal mukadimah tadi. Nak menegur pun kena ada cara. Nak bercakap pun kena ada cara. Cara inilah yang dipanggil politik. Orang kita ni berpolitik terang-terang tu salah. Politik tu apa? Pandai kona, pandai silap. Itulah politik. Dalam nak berdakwah pun dia ada politik. Sebab itu Rasulullah dalam bentuk pendakwahan Rasulullah berjaya. Dalam tempoh 9 tahun Nabi duduk di Madinah, Nabi berpolitik dalam ekonomi. 9 tahun itu Rasulullah telah berjaya menguasakan orang Islam ke atas ekonomi Madinah. Orang Yahudi cuma ada 49% di Madinah pada masa itu. Tetapi Yahudi menguasai 95% ekonomi Madinah. Jumlah tak sampai setengah, tetapi menguasai 95% ekonomi. Nak haramkan terus perniagaan Yahudi, tak boleh. Nak suruh orang Islam boikot orang Yahudi, tak boleh, sebab orang Islam bergantung barangan pembelian kepada orang Yahudi. Tapi Rasulullah dengan sistem politik, dengan keadaan politik yang bagus, strategi yang bagus, cara yang berkesan, dalam tempoh 9 tahun, ekonomi Madinah dikuasai oleh orang-orang Islam. Ini yang dikatakan strategi politik.
yang diperbuat oleh Rasulullah. Bila dibuatkan perjanjian damai di antara Yahudi dengan orang-orang Islam, maka Rasulullah membuat macam mana nak conquer balik supaya ekonomi di Madinah ini dipegang oleh orang-orang Islam, sehingga akan makan minum orang-orang Islam pun dibuat oleh orang-orang Yahudi. Ini satu soalan yang besar. Yang menyembah berhala membuat makanan kepada yang menyembah Allah, kan tak patut bunyi. Puak-puak Cina ni sembah tokoh berhala, dia buat mi dimakan oleh orang yang sembah Allah. Yang sembah Allah makan mi yang dibuat oleh orang yang sembah tokoh. Dia tahukah halal dan haram? Dia tahukah cara bersih, cara suci? Kadang-kadang basuh najis pun tak betul, ataupun langsung tak basuh. Tiba-tiba dia buat pada kita makan orang yang menjaga kebersihan, orang yang tahu bab taharah, orang yang tahu bab hukum. Sebab itu mesti ada satu strategi bagaimana orang Islam memakan harta orang Islam ataupun hasil buatan orang Islam. Ini politik. Kita sekarang sibuk berpolitik. Ya, tambah dah nampak anak bulan ni. Tunggu nak raya je lagi dah. Berpuluh tahun kita berpolitik. Kan tidak mampu nak membuat mi kita sendiri. Kan leceh. Nak buat kotiau yang 100% kita yakin tak boleh buat. Kan leceh benda itu. Kita sudah masuk pilihan raya yang ke-12. Dalam tempoh yang berpuluh-puluh tahun, kenapa tidak mampu lagi menjadikan penguasaan orang Islam dalam bab pengeluaran halal dan haram ini 100% dipegang oleh Islam. Sedangkan Nabi Muhammad hanya memerlukan 9 tahun saja untuk merealisasikan perkara itu. Kita sudah mencapai 50 tahun. Nabi Muhammad cuma 9 tahun. Bagaimana Rasulullah buat? Bila buat perjanjian dengan orang-orang Yahudi, termasuklah perjanjiannya ialah perjanjian ekonomi, strategi ekonomi. Bila sampai strategi ekonomi itu, apa benda yang target awal? Target awal sekali untuk diambil oleh orang Islam. Yang pertamanya ialah pengurusan air ataupun pengurusan telaga-telaga air di Madinah. Kerana air adalah sumber kehidupan. Kalau air ini dicemari oleh najis, oleh bangkai, bayangkan umat Islam mandi dengan air najis, air bangkai, minum dengan air bangkai. Maka target yang paling awal ialah bagaimana untuk mengambil telaga-telaga di Madinah. Ini yang pertama. Dan berjaya. Satu persatu telaga Yahudi dijual kepada orang Islam. Dan orang Islam pula akhirnya mewakafkan telaga-telaga itu untuk kegunaan semua orang. Yang keduanya, sistem yang dibuat oleh Rasulullah SAW ialah membuatkan sistem perniagaan. Sehari orang Islam berniaga, sehari orang Yahudi tutup kedai. Besok Yahudi tutup berniaga, orang Islam tutup kedai. Selang berniaga. Maka Nabi pesan pada orang Islam, tiap-tiap kali kamu beli barangan di kedai orang Islam, waktu orang Islam berniaga, kamu beli untuk 2 hari punya stok. 2 hari stok. Sebab besok orang Islam tak berniaga. Hari ini orang Islam berniaga, besok tak berniaga. Jadi kamu beli untuk hari ini dengan hari besok. Akhirnya Yahudi bila dia berniaga, pendapatan dia kurang. Sebab orang Islam dah membeli stok makanan mereka yang semalam punya. Akhirnya dalam tempoh 9 tahun, Yahudi tak boleh pergi jauh. Tidak ada lagi riba, tidak ada lagi kapitalisme, tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi unsur-unsur syubhat dalam perniagaan, dalam makan minum orang-orang Islam di Madinah, kerana orang Islam mengambil 100% perniagaan daripada tangan Yahudi selepas 9 tahun umat Islam berkuasa di Madinah. Inilah yang dipanggil sebagai strategi. Strategi perniagaan dalam ekonomi perlu ada. Begitu juga strategi dalam bidang pendakwahan. Ada orang yang nak menegur seseorang, ditegurnya dalam kuliah secara terang-terangan. Dah lah hamba Allah tu baru sampai. Pertama kali sampai. Ditibai terang-terang pula, tak datang dah. Tobatlah tak main. Ini yang kata salah baca punya. Ya, dalam bab nak menegur orang, nak menasihati orang, kena hikmah. Kadang-kadang orang tak tahu. Dia tak tahu. Sebab tu dia buat. Ataupun dia kurang faham. Sebab tu dia buat. Maka kita yang tahu dan kita yang faham,
tolong aja dengan cara yang penuh hikmah. Kalau kita tengok dia boleh terima teguran, kita tegur. Kalau kita tengok dia makin marah bila kita tegur, diamkan sahaja. Diamkan sahaja itu lebih baik daripada menegur. Adapun yang diberi ingat akan kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi pesan ialah tidak dicakapkan yang hak kerana takut dituduh dengkinya dan khianat, atau takutkan jadi masa mukanya dan marahnya dengan agak-agak dan belum diketahui hal orang yang dikatakan kepadanya akan yang hak itu. Jadi kalau kita agak-agak dia marah, tak usah cakap lah. Kalau agak-agak dia boleh terima, cakap lah. Ya. Kadang-kadang tuan-tuan tengok satu orang, kenapa dia tak tegur? Satu orang masuk keluar kuliah saya, tuan-tuan, pakai rantai. Laki-laki. Pakai gelang, pakai rantai. Kepiah tak pakai. Isterinya pula, rambutnya remos. Tudung nipis je. Pakai t-shirt, suami isteri datang. Relax je datang. Kuliah hari Sabtu dengan hari Ahad siang-siang pukul 9 pagi. Tak apa, masuk pula. Mana kita tahu, mungkin dia orang Indon, mungkin dia orang apa nama Filipina. Ya, di kuliah saya di Ipoh orang Filipina pun datang, orang Indon pun datang main mengaji juga, orang Siam pun datang. Ada 3 orang Siam yang kerja di kedai Tom Yam main mengaji juga. Bila kita suruh isi borang dia itu kedai Tom Yam pa tu tulis Tom Yam ni apa benda ni, rupanya dia orang Siam, nama pun pelik tu kan. Jadi kita relax. Setengah orang tak faham. Bila saya habis rehat pukul 9, 10 setengah rehat, 15 minit rehat, datang tu orang Ustaz. Nampaklah yang depan Ustaz dengan pakai gelang, pakai rantai tak? Nampak? Bini dia Ustaz tu pakai t-shirt tu, bini dia. Tibai tak? Apa mari. Apa tak tuan-tuan? Dia suruh tibai. Sabarlah dulu, baru first time datang. Itu pun Allah Ta'ala jemput dia mari, hidayah dia mari. Mungkin di tempat dia pakai rantai tu benda biasa. Mungkin di tempat dia semua pakai gelang ni benda biasa, kita tak tahu. Mungkin dia berkawan dengan orang yang semua pakai t-shirt, kita tak tahu. Bila dia mari, dia ingat mengaji macam biasa pun, pakai t-shirt pun boleh. Dia datang. Sebab tu kita dengan hikmah pelan-pelan dekat. Tengok dia tak tiba dulu, akhirnya balik belah itu tak main. Tak boleh tuan-tuan. Sebab itu banyak orang yang merosakkan agama bukan orang tak ada agama. Yang merosakkan agama ni ialah orang yang ada agama. Orang yang mari kuliah yang merosakkan kuliah. Kadang-kadang ditanya yang bukan-bukan pada ustaz. Ustaz tu pun terpaksa jawab. Akhirnya dia tak kuasa tak suka, terus buang ustaz, langsung tak ngaji. Sebab tu bila nak disoal, baca dulu. Ini soalan patut tak soal. Kadang-kadang kita nak test ustaz tu pun nak test ustaz tu. Ustaz ni berani test. Ustaz tak jawab, tak betul. Salah pula kalau tak jawab. Jawab serba salah. Jawab salah, tak jawab salah. Jadi semua serba salah. Kalau tak jawab dituduh penakut. Kalau jawab akaknya kena jawab. Kena buang lah. Lepas tu tak ada. Dia tak kata, dia dah menjelewek. Buang. Akhirnya kuliah langsung tak ada. Sebab tu kita ada strategi untuk berdakwah, bercakap, cakap supaya orang boleh menerima dengan senang. Bukan senang tuan-tuan ni nak ketuk pintu hati orang. Allah nak jemput mari sini dengan hidayah Allah. Dan kita pula nak ketuk pintu hatinya supaya boleh masuk mutiara-mutiara ilmu ni susah. Ada orang yang keras hatinya, ada orang yang lembut hatinya, ada orang yang setengah keras, setengah lembut. Maka perlu ada hikmah yang cukup kuat. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis yang kita baca ni, kalau dia patut ditegur, tegurlah. Kalau tak patut ditegur, biarlah. Kalau makin marah, makin sombong, makin belagak dan sebagainya, makin tunjuk gedebek, maka tak perlulah kita tegur dia, lantak je lah. Ya, tanggungjawab kita dah selesai. Baik, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, fakana fima qala ala innahu yunsabu likulli ghadirin liwa'u yaumal qiyamah biqadri ghadratihi
maka adalah pada barang yang disebutkan oleh Nabi, jaga-jaga, bahawasanya akan diletakkan pada tiap-tiap orang yang belok dan melanggar amanah satu bendera di antara beloknya pada hari kiamat sekadar tanda belok dan menyalahi janjinya. Nabi sebut dalam hadis yang kita baca, siapa-siapa yang ada amanah, diberikan amanah dan belok dengan amanah, di hari kiamat berjalan daripada kubur dia menuju kepada mahsyar, ada satu bendera di punggungnya. Semakin banyak beloknya, semakin panjang benderanya. Semakin kuat menyalahi amanah dia, semakin tinggi benderanya. Akan berjalan daripada tempat dia dibangkitkan menuju kepada mahsyar, menunggu di hari kiamat pun di punggungnya itu akan didirikan oleh Allah Ta'ala satu bendera menandakan dia ialah orang yang tidak ada amanah. Jaga-jaga tuan-tuan orang yang ada amanah sini. Sebab zaman sekarang ni zaman orang yang berebut-rebut nak amanah. Bukan setakat nak amanah dipegang jawatan, amanah kecil-kecil pun berebut. Dia sebutlah dulu, bero pinggan mangkuk pun berebut. Bukannya ada glamour sangat pinggan mangkuk ni. Waktu kenduri kendara je yang sibuk, yang glamour sikit. Hari-hari lain tak glamour langsung. Yang tu pun bergaduh tuan-tuan. Dia tak tahu amanah tu, dia jaga pinggan mangkuk tu amanah. Begitu juga tuan-tuan yang pakai pinggan mangkuk surau pun ada amanah. Setengah orang bila awak balik berbuat asyura ke rumah, pinggan mangkuk surau punya awak balik. Sampai sekarang dah 4 tahun tak hantar. Dah jadi paraid harta dia sendiri lah. Itu amanah orang. Mana tuan-tuan boleh buat? Minta jadah tak cukup, dipulangkan balik. Pinjam talam surau, talam tak cukup, dipulangkan balik. Allah soal balik tuan-tuan, itu amanah yang paling kecil. Bayangkan amanah-amanah yang paling besar yang dipikulkan kepada bahu kita. Belok dan menyalahi janji. Adalah pada sepotong hadis dalam masalah ini menunjukkan atasnya haram menyalahi dan membelok janji. Hukum haram. Dah kata janji, pegang janji. Dah kata amanah, pegang amanah. Maka janganlah seseorang itu dibuat berjanji dengan orang, kemudian disalahi pula janjinya. Semalam satu universiti panggil saya buat forum setengah hari Valentine Day. Ya, nak sambut hari memperingati kekasih. Tajuknya ialah siapakah kekasih sejati? Kekasih awal dan akhir. Ramailah budak-budak U semalam. Ada 8,000 pelajar, yang datang adalah 1,000 lebih. Mana api lagi 6,000 lebih, Allahu'alam. Ramailah buat di masjid. Semuanya remaja lah, siswa dan siswi. Tajuk pun sedap, siapakah kekasih sejati? Cuma saya sebut pada mereka, saya kata hari memperingati kekasih bukan hari yang disuruh dalam Islam. Tak ada pun hari kejatuhan kerajaan Islam di Spanyol. Maka hari itu orang Kristian mengalahkan orang Islam dan menang mengalahkan orang Islam pada 14 Februari. Maka dengan sebab keluarnya orang Islam daripada bumi Spanyol itu, kalahnya Islam di bumi Spanyol, maka orang Kristian menggelarkan bahawa hari ini ialah hari berkasih sayang. Kerana Islam dah pergi, maka kita semua sama-sama Kristian berkasih sayang. Maka diucap dan diingatlah sambutannya hari Valentine. Yang kita di bangsa tak tahu apa, orang sambut kekasih, kita pun kekasih. Bawa taman bawa bunga, bertukar-tukar bunga, bagi hadiah, pergi makan-makan. Pasal apa? Pasal kekasih. Tak apalah pihak universiti tu buat juga. Kita daripada duk buat benda tak elok, mereka buat forum yang elok semalam. Dan tajuk soalan yang dibagi pada saya, Ustaz, macam mana yang dikatakan kasih sejati? Cinta sejati. Saya kata cinta sejati ni lepas kahwin. Sebelum kahwin ni, bukan cinta pun. Memanglah cinta tu semua perasaan wujud cinta. Mesti semua orang ada perasaan cinta dan rindu. Tetapi cinta itu mesti berada dalam saluran yang benar. Saluran yang Allah Ta'ala redha. Cinta yang sejati itu ialah tujuan apa bercinta? Tujuannya ialah untuk kahwin. Kalau tidak ada tujuan untuk kahwin, itu bukan cinta yang betul. Itu cinta palsu.
Cinta sejati ialah cinta yang ada diredai oleh Allah dan bermatlamatkan untuk berkahwin kerana Allah. Masalahnya berapa ramai yang berjanji. Saya kata tuan-tuan dia remaja-remaja yang cinta janji ni setiap hari nak kahwin. Berapa ramai yang tak mau kahwin. Menyalahi janji dalam bercinta. Menyalahi janji dah kahwin nanti menyalahi janji sebagai seorang suami. Baru ni datang satu perempuan mengadu suami dah bulan tak balik. Nafkah tak datang, nafkah tak bagi, tak balik-balik, telefon tidak. Saya kata mati lah pun, tak balik-balik tu. Ada ustaz saja dia tak nak balik. Tinggal aku dah mati dia tak balik-balik langsung. Tak kisah. Dia marah kat suami dia tuan-tuan dalam bilik saya. Saya kata dalam hati saya kalau aku menjadi lelaki dia aku pun lari. Cakap kita nak potong pun tak boleh. Tuan-tuan bayangkan dia mari nak minta nasihat. Dia pula jatuh nasihat kat saya. Tuan-tuan dia mana cerita. Dalam hati saya lah kata patut lelaki hang lari. Patut tunggu. Salah. Tapi nak cerita pada tuan-tuan tentang berapa banyak kala ni suami dah tak ambil kisah pada isteri, pada anak-anak. Sedangkan itu amanah. Kita genggam je tangan nak ayat qadhi, itu amanah. Isteri tak tutup aurat, Allah SWT di hari kiamat. Jawablah tuan-tuan. Di hari kiamat ni tuan-tuan macam kapal karam. Bila kapal karam, kapal pecah, penumpang-penumpang jatuh dalam laut. Apa penumpang buat? Kalau ada beg, dia bergayut pada beg. Kalau ada papan, dia pegang pada papan. Kalau ada kayu, dia pegang pada kayu. Kalau ada pelampung, pada pelampung lah. Kalau tak ada apa benda, yang ada pada orang, dia bergayut dengan orang. Orang tu pandai berenang, dia pandai berenang, siap. Dia kaut kawan. Dia pauk kawan. Dengan yang boleh berenang, boleh lemah ke ni. Kalau ada sehelai rambut pun dia akan pegang. Kalau itu boleh menyelamatkan dia. Rambut orang pun dia pegang. Begitulah bandingan di hari kiamat di pada mahsyar. Nak selamatkan diri daripada masuk neraka, dia kait orang lain. Dia kait kawan tu, dia kait kawan ni, dia kait kawan tu. Tak bagi selamat. Bila Allah tanya pada dia, kenapa kamu tidak menutup aurat sepanjang kamu hidup di dunia? Suami tak suruh. Dia jah kita. Betul suami kamu tak suruh? Dah. Dia pergi mengaji dah? Dia pergi mengaji dah? Pergi? Kat mana? Kementerian Haid. Oh, sudah. Tak dapat sedai kita. Dia akan cah kita balik. Macam dia tak mau diseksa. Bila Allah Ta'ala panggil kita, "Halo, ni isteri kamu?" Ya. "Adakah kamu tak suruh dia tutup aurat?" Oh, sudah. Nak jawab apa tuan? Anak pun akan cah kita. Anak pun tak mau diseksa. Anak kata, "Pak saya tak ajar. Sepanjang saya membesar di rumah dia. Saya membesar di rumah dia. Saya makan minum di rumah dia. Bapak saya tak pernah suruh saya semayang. Tak pernah tanya saya semayang ataupun tidak. Tak pernah bawa saya mengaji ataupun tidak. Tak pernah saya dihantar untuk mengaji. Maka sebab itu saya tak semayang. Tuhan jangan salahkan saya. Salahkan bapak saya." Ini yang kata amanah tuan-tuan. Kadang-kadang untung orang yang tak kahwin. Sang sinilah untung. Tak ada siapa nak dakwah. Kita pula tengok orang tak kahwin, sekarang ni kita kutuk ni. "Kamu ni apalah. Aku anak dah 8. Kamu tak kahwin-kahwin. Buruk dalam kain ni." Sekarang ni tuan-tuan hina dia. Besok di hari kiamat dia babai dengan kita. Babai. Jawablah 8 anak. Anak nombor 1 dakwa. Kamu anak nombor 2 dakwa. Kamu anak nombor 8 dakwa. Kamu nak jawablah. Ini yang Allah Ta'ala bagi letak ni. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita tengok orang yang mandul, yang tak beranak, suami isteri tak nak, kita kutuk. Kahwin dah 20 tahun. Kalau aku nikah lain lah. Buat apa? Lagi simpan. Dah tak boleh beranak. Leceh lah kamu. Kadang-kadang berdesing telinga kita. Merah telinga kita ni. Yang isteri kita tarik bukan masalah. Bukan tak mau anak. Dah jenuh berubah lah. Tapi Allah tak bagi anak. Besok di hari kiamat suami isteri ni relax. Anak tak ada siapa nak dakwa. Makan minum anak-anak tak dakwa. Sembahyang anak-anak tak dakwa. Pakaian anak-anak tak dakwa. Sebab anak tak ada. Tuan-tuan yang ada anak ni, bagaimana itu anak dakwa? Bila Allah tanya, "Kenapa kamu makan benda haram?" Saya tak tahu. Pak saya buat balik beras tu.
Saya makan nasi tu. Mak saya masak. Ni beras curi. Mana saya tahu saya makan dia? Sudah tuan-tuan. Jawablah kita. Kita ada buat balik lauk, buat balik ikan. Pergi kerja, lori ikan sebalik. Tak jadi pergi kerja, kutip ikan dulu. Yang driver lori tu duduk, aduh, tolong. Dia tak tolong pun, dia tolong kutip ikan. Penuh raga tu buat balik. Siap tuan-tuan. Allah marah anak makan benda haram. Anak tak tahu. Anak kata, bapak saya yang buat balik ikan ni. Kena lagi kita tuan-tuan. Sebab tu jaga-jaga. Dengan sebab ada isteri, dengan sebab ada suami, dengan sebab ada anak, pahala besar pula. Tetapi silap jalan, lagi bala akan sampai pada kita. Maka yang demikian itu berdosa pada hari kiamat. Dijadikan Allah Ta'ala baginya akan orang yang belok dan menyalahi janji itu satu tanda yang masyhur. Bila semua orang tengok kepada bendera itu, itulah dia orang yang menyalahi janji. Dipacakkan bendera di punggungnya atas kadar besar patut sebanyak mana beloknya dan menyalahi janji dan bohong. Ya tuan-tuan, kita dah dekat sangatlah dengan election. Jadi berhati-hati tuan-tuan yang nak dicalon ini, berhati-hati. Kalau agak-agak tak boleh nak tunai janji, jangan berjanji. Kalau agak-agak tak boleh nak tunai amanah, tariklah diri daripada dicalonkan. Supaya tidak mendapat beban. Nak glamournya 5 tahun, 4 tahun satu penggal. Tapi nak kena soal di hari kiamat berapa puluh tahun tuan-tuan di pada mahsyar. Allah soal satu-satu. Memanglah kita ni jadi calon, kita jadi adun, kita jadi MP ni memang glamour. Ada logo kat depan kereta kita, memang glamour. Tapi di hari kiamat nanti kurang glamour. Sebab orang di bawah kita ni akan dahwa kita kalau kita buat sesuatu yang menyalahi janji kepada mereka. Sebab itu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dua orang sahabat Nabi yang sangat alim. Seorang menghafaz hadis, seorang ni pakar tafsir. Kalau tak minta jawatan pun orang offer. Apatah lagi kalau minta. Memang orang nak bagi. Tetapi bila diofferkan jawatan kepada dua orang sahabat Rasulullah ini, kedua-dua menolak. Nak dilantik menjadi hakim ditolak, nak melantik sebagai khalifah pun ditolak. Sebab takut yang kita duk baca ni. Sangkut di hari kiamat kerana amanah dan janji. Memang tengah kempen sedap berjanji. Memang tengah duk cakap, tak apa, saya akan buat benda ini. Memang dah dapat nanti, betul ke boleh buat? Belum tentu boleh buat. Kalau begitu, tak sah janji. Diam sudah. Saya tak tahu apa nak janji. Saya tak tahu apa nak cakap. Tuan-tuan itu saja. Lagi saya janji pula. Lagi bohong pula. Dosa saya pula. Pakai tak menang dah. Kompom kalah. Hilang orang pertaruhan tu. Ini sekarang ni tuan-tuan. Seluruh Malaysia duk telefon saya. Yang hantar SMS. Yang telefon. Tak larat saya nak jawab. Ustaz Kazim bertanding pilihan raya. Masa bila saya nak bertanding? Bohong yaman. Ini semua fitnah belaka. Tuan-tuan yang duk dengar cerita ni. Saya yang nak tanding ni pun tak tahu. Macam mana orang boleh tahu? Heran. Orang kata saya nak tanding. Tapi saya tak kata apa. Orang kata. Ini fitnah. Jalan. Ada yang kata kalau ustaz bertanding, kami akan tinggalkan kuliah ustaz. Tinggal lah. Fitnah. Buat apa kamu datang mengaji pun kalau sangka buruk ke Datuk Guru? Buat apa datang mengaji kalau sangka buruk dengan Datuk Guru? Sangka buruk dengan orang yang mengajar dah. Betul sama mengaji. Dapat dosa lagi ada. Orang ni salah satu syarat keberkatan mengaji ialah pandang baik pada orang. Kalau kita orang yang mengajar kita pun kita pandang buruk, nak dapat barakah apa tuan? Sayyidina Ali kata, aku sanggup jadi hamba pada seseorang walaupun dia ajar aku cuma sebatang huruf alif. Dia perkenalkan pada aku sebatang huruf alif. Aku akan jadi hamba kepada dia seumur hidup aku. Sayyidina Ali orang yang sangat bijaksana. Saya tak pastilah di Kuala Lumpur ni hangat tak hangat cerita saya nak tanding. Tapi di Perak, di Penang ni tuan-tuan, ya Allah.
Sampai saya kena buat pengumuman dalam radio petang tadi di Radio Perak. Sampai kena keluar radio, saya tak tanding. Dia berkata saya nak tanding bersama dengan Ustazah Siti Nurbahiyah. Mana saya tahu tuan-tuan. Ya Allah. Tanyalah dia, mana saya tahu. Walaupun Ustazah Nurbahiyah tu kawan saya, suami dia pun kawan saya, manalah saya tahu dia nak tanding. Lantak dia dia tanding tidak apa. Tapi penyakit kita ni suka buat satu benda yang belum berlaku. Ini penyakit kita ni bila jadi fitnah ni tuan-tuan, jadi masalah lagi besar pada kita. Jadi saya tak campur. Saya pendakwah, saya penceramah, saya bercakap based on Quran and based on hadis. Itu saja. Tak terlibat dengan mana-mana pilihan raya. InsyaAllah. Setakat ni lah akan datang. Wallahualam. Setakat ni tuan-tuan. Saya nak tumpu sekolah saya nak bina asrama anak yatim, saya nak bina pondok. Minggu depan nak buat pondok. 30 pondok lagi nak dibina pasal permintaan banyak. Baik saya kisahkan pondok saya. Buat apa? Pengalaman abang saya ni jadi yang berhormat cukup seksa lah tuan-tuan. Duit dia, duit orang. Masa dia, masa orang. Buat apa? Sementara saya ni tak jadi yang berhormat pun, hidup saya lebih teruk daripada yang berhormat. Yang berhormat balik juga ke kampung. Saya sekali keluar 3 hari tak balik tuan-tuan. Ni saya keluar hari Jumaat ni, hari Ahad malam Isnin baru balik rumah saya. Orang minta duit ni tak kira lah. 2 hari lepas orang datang rumah saya minta duit nak kenduri kahwin. Datang ni nak minta duit ustaz, apa makcik? Nak kenduri. Oh, nuri apa? Kahwinan. Habis tu minta saya lah. Minta ustaz lah. Itu belum jadi yang berhormat tuan-tuan. Dalam hati saya kata berjadah pula lah. Saya kata macam ni lah makcik. Makcik pergi ke sekolah saya setiap hari Ahad. Ramai orang datang. Jadi memang kita sediakan jamuan. Makcik buat mari aja anak makcik dengan menantu. Tumpang kami punya kuliah. Ijtimak kami ni. Memang kita sediakan nasi, kita sediakan minum. Makcik buat mari je pengantin kompang lebih kurang sikit, kami bagi makan. Kira kenduri lah tu. Tak nak mahu lah macam tu. Tak kalau boleh nak buat di rumah sendiri lah. Kita ni. Mana mahu tu tuan. Dalam hati saya kata, kalau aku jadi menantu dia, itu tak apa. Ini orang lain, sedap kita pula belum keluar duit apa. Jadi tuan-tuan sebab tu saya tak mahu. Saya nak mengajar je. Hidup saya ni pun teruk lah tuan-tuan. Ya, teruk lah tuan-tuan. Sibuk sangat dah, tambah jadi yang berhormat lagi sibuk lah. Saya takut saya tak boleh tunai amanah. Saya tak ada duduk di rumah ni pun, saya takut besok anak-anak dakwa saya. Takut tuan-tuan. Pak tak ada di rumah, siapa duk ajar kami? Arab mak je duk ajar. Orang lain, pak tak ajar. Esok anak dakwa je nak. Ini saya tak mahu jadi macam itu. Kita boleh bayarlah saya keluar sehari. Sebulan saya berjalan lebih daripada 20,000 kilometer. Jalan saja hidup saya. Takkan saya nak buat satu benda nak menambahkan lagi kerja saya banyak. Takut saya duk baca amanah ni, kita takut. Kita boleh bayarlah isteri nombor 3 saya, langsung saya tak jumpa. Isteri nombor 4 langsung tak tengok. Isteri nombor 2 langsung saya tak peduli tuan. Boleh bayarlah. Takkan saya nak tambah bidang lagi. Oh, mana ustaz dah cukup kota ustaz. Dengar tu saya cakap saya, isteri nombor 3 langsung saya tak jumpa. Kan, makna tak ada lah. Tak pergi cerita pula, ustaz kata dia 4 lebih ni dia. Ni lah kena belajar mantik sikit. Isteri nombor 4 langsung saya tak peduli. Peduli apa? Tak ada. Baik. Kemudian kata dia lagi, kata Abu Sa'id Al-Khudri, wala ghadrata a'zamu min ghadrati imamin amatin yarkuzu liwa'ahu andasi. Dan tiada belok dan menyalahi janji yang lebih besar mudaratnya daripada belok dan menyalahi janji imam am. Itu dia. Dalam banyak-banyak yang belok ni ustaz, yang mana paling besar sekali belok ni ustaz? Mungkir janji, mungkir amanah. Benda yang paling besar sekali siapa ustaz? Nabi kata ialah orang yang menjadi pemimpin am. Apa dia imam am? Imam am ialah pemimpin umat, pemimpin rakyat. Dialah yang paling besar sekali risiko untuk Allah soal di hari kiamat.
Setiap daripada likul kumri'in ra'in. Bukan kita ni adalah pemimpin. Setiap daripada kita adalah pemimpin. Kita mungkin pemimpin untuk diri kita sendiri. Sebab kita belum kahwin. Bila dah kahwin, pemimpin pada keluarga. Pergi masyarakat sikit, pemimpin pada JKKK umpamanya. Ataupun pergi ke depan sikit, kita jadi pemimpin DO. Ataupun kita rajin bertanding, kita jadi pemimpin peringkat YB. Atau menteri, atau raja dan sebagainya. Dalam banyak-banyak pemimpin ni Ustaz, yang manakah yang paling besar sekali risiko untuk belok? Dan risiko akan disoal panjang di hari kiamat? Kata Rasulullah, imamin ammah. Pemimpin umat. Pemimpin rakyat. Yang tu paling besar sekali. Imam am ialah pemerintah am bagi satu-satu negeri. Maka apabila telah berjanji ia dengan rakyatnya atau muslimin ataupun kafirin, tak kiralah orang kafir ke rakyat dia ataupun orang Islam ke rakyatnya, sesuatu yang tiada boleh ia menyalahi janji dan membuat belok dan bohong, maka apabila dia membelok dan menyalahi janji, nescaya dia telah membuat satu pekerjaan dosa yang ditanggung oleh batang lehernya sendiri. Subhanallah. Carilah syurga tuan-tuan daripada benda lain dan cabang lain. Kalau takat jadi adun, pengundi di bawahnya 5,000 orang. 5,000 yang mendaftar mengundi. Nu anak-anak dia lagi 50,000 satu dun. Jawab 50,000. Bawa pada satu negeri 2 juta. Bawa pada satu negara 26 juta. Subhanallah. Carilah syurga untuk jalan lain, banyak lagi. Daripada cari syurga untuk risiko macam ni tuan-tuan, kena tuan-tuan. Tak pasal. Sebab itu target orang Islam. Orang Islam tidak memegang, tidak minta jawatan. Tak minta. Kalau bagi, ambil. Ulang balik. Orang Islam, dia tak minta jawatan. Tapi kalau tak bagi, dia pegang dengan amanah. Itu sifat orang Islam. Dia takkan lobby-lobby untuk pegang. Pasal dia tahu kerja dia banyak. Kerja dia banyak. Tapi kalau diberi peluang, disuruh, dipilih, dia akan ambil. Dan dia akan laksanakan dengan baik-baik. Sebab peluang dia masuk syurga cerah. Kalau dia amanah. Tapi kalau dia tidak amanah, peluang untuk masuk neraka pun cerah juga. Jadi dua-dua sama cerah. Amanah, syurga cerah. Tak amanah, neraka cerah. Dua-dua cerah. Jadi macam mana kalau tak boleh berlaku amanah? Lebih baik mengundurkan diri. Cari jalan yang kurang risiko. Senang. Cari jalan yang kurang risiko. Supaya risiko hilang amanah tidak berlaku. Tak macam-macam tuan-tuan. Kita berhadapan sekarang ni bukan setakat dengan orang Islam. Kita berhadapan dengan orang kafir. Yang tidak tahu halal dan haram. Kadang-kadang kita buka meja, terus dia letak duit, dia lari tu. Tadi saya duduk tunggu ulang kereta, sementara nak tunggu azan. Orang telefon saya, apa nak buat Ustaz? Cina ni bagi ampau. Minta ke? Tak. Dia mari-mari, dia tak atas meja, terus dia belah. Tak ada nak kata apa Ustaz. Banyak ke? Banyak juga. Saya kata pasal apa dia bagi? Biasa lah Ustaz, macam ni. Tu duit tu nak buat macam mana Ustaz? Subhanallah. Tu kenapa tak kejar dia? Dia lari Ustaz, tak ada kata apa Ustaz. Oh sudah. Kita bukan berhadapan dengan orang Islam. Kalau orang Islam dia tahu halal dan haram. Tapi orang bukan Islam dia bukan tahu. Jadi dia dapat. Walaupun kita tak minta, dia letak. Bukan kita minta pun dia letak kan. Bila saya panggil dia, tak ada. Hilang buyuk lah. Kita letak di mana? Ambil apa hukum? Tak ambil jadi apa hukum kan? Takkan saya nak gantung dekat depan cermin jabat saya tu. Siapa yang bagi sila ambil balik. Ramai lah ambil balik. Subhanallah. Ini yang katakan risiko jadi ketua. Macam-macam ujian akan sampai. Macam yang saya sebut pada tuan-tuan yang lepas. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila dia jadi ketua, dia kata apa? Bila perut dia berbunyi kerana lapar, dia kata pada perut dia, wahai perut, jangan harap kamu ni, aku tidak akan kenyang selagi mana rakyat aku tidak kenyang. Perut berbunyi kerana lapar.
Dan dia tepuk perut dia. Kamu harap aku ni nak makan ke? Aku takkan kenyang selagi mana rakyat aku tidak kenyang. Subhanallah, tuan-tuan. Kalau kita boleh adil macam Sayyidina Umar, silakan. Memang kita perlukan sangat pemimpin yang adil. Tapi kalau agak-agak tak berlaku adil, tak payahlah pergi jeruk ketengkok dengan tali, tuan-tuan. Kalau agak-agak tak boleh berlaku adil, berhenti je lah. Tak payahlah nak lobi-lobi. Biarlah tidur dengan lena malam-malam ni. Ni ramai sekarang ni malam tak tidur lena ni, naik tak naik ni, naik tak naik ni, duduk aku. Tak pernah bangkit semayang malam lah bangkit lah. Tak pernahnya bangkit jaga malam baca Quran lah, semayang hajat tajuk ni minta lah naik. Kalau agak-agak tak boleh berlaku adil, tidur lena-lena lah. Tak usah duk fikir lah, lantak lah. Nama naik, tak naik sudah. Masa kita takut. Kita bukannya duduk selama-lamanya di dunia. Kita nak duduk akhirat yang lama. Kena buat persiapan di akhirat. Di dalam dunia ni pun tuan-tuan, sebenarnya nikmat dunia ni ada berapa? Yang kita duk cari nikmat dunia ni, sebenarnya nikmat ni ada berapa? Berapa tuan ni? Duk depan dia, duk depan ni. Kena tanya. Nikmat yang betul-betul dunia ni ada 6. Yang pertama, yang dimakan. Yang kedua, yang diminum. Yang ketiga, yang ditunggang. Yang keempat, yang dicium. Yang kelima, yang dipakai. Yang keenam, yang keenam apa? Yang dicinta. 6 nikmat dunia. 6 saja nikmat dunia. Yang pertama yang dimakan, yang diminum, yang di apa? Yang ditunggang. Yang keempat, yang dicium. Yang kelima, yang dipakai. Yang keenam, yang dicintai. Inilah dia 6 ya. Imam Ghazali kata nikmat dunia cuma 6. Cuba kaji balik 6 benda tu apa. Benda yang paling sedap dimakan apa? Benda yang paling elok dimakan. Benda yang paling sedap dimakan. Benda yang paling berzat dimakan apa? Madu lebah. Madu lebah. Tapi madu lebah datang daripada mulut lebah. Kejap dia cium benda tak elok, kejap dia cium benda elok. Daripada mulut dia lah keluar madu. Daripada mulut lebah. Kita tengok lebah pun kita takut, kita geli pun lah. Tengok sarang lebah tu keluar lebah banyak-banyak, kita naik bulu rumah. Tengok dalam National Geographic ke, Discovery ke, orang duk bela lebah. Dia tutup muka dia daripada muka sampai ke kaki dengan lebah. Naik bulu rumah kita, gelinya lebah. Itulah daripadanya hasil keluar makanan yang paling baik, madu lebah. Madu lebah ni lah yang buat ubat. Madu lebah ni lah yang dicampur dengan susu. Madu lebah ni lah yang dicampur dalam susu tepung dan sebagainya. Makanan paling baik madu lebah. Tetapi dia datang daripada mulut lebah. Yang macam-macam kotak dia boleh makan. Selain daripada makanan yang baik dia makan. Air. Nikmat dunia ni ialah air. Yang diminum. Apalah ada pada air ni? Orang jahat pun minum. Orang baik pun minum. Cuba tuan-tuan tengok dalam gelas kita di kedai kopi. Ni gelas ni. Tuan-tuan minum di kedai kopi. Fresh orange satu, dia bawa mari gelas. Kita pun minum fresh orange tu. Sebelum kita minum fresh orange dalam gelas tu, siapa minum? Sah negro mana tak tahu? Tak? Sah gigi tak ada abang? Sah tek gigi penuh kita duduk minum juga? Apa yang ada dengan nikmat air tu? Tak ada apa. Yang apa? Yang ketiganya apa? Yang ditunggang. Nikmat dunia ialah apa benda yang kita naik. Kalau zaman dulu kuda pantas, kuda laju. Berapa ramai yang mati bila tunggang kuda, perang dan sebagainya. Begitulah zaman sekarang. Nikmat dunia tu apa? Kereta. Berapa banyak kereta yang mengakibatkan mati pemandu dia. Mati dia punya penumpang dia. Duduk bawah lori terbakar, meletup dengan apa nama bom sekali. Nasib baik tak meletup bom. Langgar dengan trailer. Kereta hebat, tapi hancur. Apa ada dengan nikmat kereta kalau mematikan orang yang duduk dalam dia? Nikmat yang keempat ialah baju yang dipakai.
Nikmat dunia inilah baju yang terbaik ialah sutera. Sutera datang daripada sarang ulat. Ya Allah. Daripada ulat jadi sutera. Apa ada pada ulat? Apa ada? Yang dicium. Wangi-wangian. Nikmat dunia bila dapat wangian. Wangian yang paling mahal ialah kasturi. Kasturi datang daripada mana? Daripada darah kijang. Darah kijang jadi kasturi. Darah tu kamu agung-agungkan. Yang keenamnya nikmat dunia ialah yang dicintai perempuan dan laki-laki. Bergaduh bertumbuk kerana perempuan. Naik kereta api, terjun kereta api. Cerita Hindustan. Punya teruk nak dapat hero orang. Nak dapat heroin dengan hero tu, ya Allah. Macam-macam. Hanya kerana perempuan. Tumbuk orang jahat. Prem Chopra, Prem Nat, Prem tumbuk habis. Hanya kerana seorang perempuan. Apa yang dia cari pada seorang perempuan? Dan apa yang perempuan itu cari pada seorang lelaki? Imam Ghazali kata, hanya cari tempat kencing saja. Muka yang cantik, muka yang tegak, tempat kencing yang dicari. Apa ada tuan-tuan? Sebab itu Imam Ghazali kata, itulah dia dunia. Cubalah fikir betul-betul. Cuba fikir betul-betul. Kalau kita duk pulun pada dunia, benda hak tak elok sebenarnya yang kita duk pulun, bukan benda yang terbaik. Tuan-tuan nak baju yang terbaik. Baju yang terbaik daripada ulat. Nak makanan yang terbaik daripada mulut lebah yang penuh dengan benda yang macam-macam. Dia makan, dia kutip. Kita nak wangian yang paling baik, datang daripada darah binatang saja. Binatang kijang. Lahirnya kasturi, lahirnya mix. Daripada darah saja. Nak mencintai manusia, itulah benda hak paling busuk yang kita duk cari, duk hambat pada manusia. Bila kita faham betul-betul dunia, tuan-tuan, kenapa kita meletakkan dunia di tahap yang begitu tinggi, sedangkan yang terbaiknya ialah akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat orang tak gelut, yang bergelut manusia cari ialah dunia. Maka nak dapatkan dunia, walaupun terpaksa membelak, menyalahi janji, dia buat juga janji dia dapat dunia yang sementara. Maka apabila sampai di negeri akhirat, zahirlah beloknya dan zahirlah menyalahi janjinya itu, masyhurkan dia di hadapan khalayak yang banyak, dan dijadikan Allah Ta'ala bendera bohongnya, dan menyalahi janjinya berdiri di pungkoknya. Pungkok ni bahasa kita lah. Ya, bahasa utara ni bungkok, bahasa tuan-tuan ni punggung lah. Sebagaimana tersebut dalam satu hadis tadi. Itulah yang diberi ingat oleh Nabi kita. Kalau dah berjalan di padang mahsyar, bendera kejahatan duduk di pungkok, agak-agak tempatnya di mana? Macam kita selalu baca, yang mana menikah dua, tak adil pada isterinya, bahunya condong, cengit, rebah sebelah. Kalau menghadap Allah dalam keadaan dah rebah, roboh bahu, agak-agak nak pergi ke mana? Nak pergi ke mana? Fikir-fikirlah tuan-tuan. Kenapa nak ambil risiko itu? Kenapa perlu nak memegang satu risiko yang akan menyusahkan kita? Baik kita kurangkan risiko. Anda mampu mengubahnya. Kita mampu untuk mengubah supaya kita tidak memegang risiko yang banyak. Nak pegang jawatan dalam kampung ni, peganglah satu jawatan sudah. Tak usah ambil banyak-banyak. Apa jawatan pegang? AJK, PIBG. Sudah ha? Dah. Tak usah duduk pening-pening. Ini AJK sana, nak pegang AJK KKK, nak pegang semua K dia nak pegang. Boleh ke? Cukup pegang. Dan tuan-tuan pun kalau dia dah ada pegang jawatan, tak usahlah calon dia dah. Saya jumpa dengan satu bendahari. Dia pegang bendahari sampai 7 jawatan bendahari. Saya kata, Tuan Haji bendahari ni, bukan ini saja Ustaz. 7 persatuan dia pegang Ustaz. Subhanallah. Saya kata, Tuan Haji tak tercacor ke? Akaun sampai 7 akaun ni. Tak tahulah Ustaz, sudah dia melantik. Terpaksa ambil lah, kata dia. Tuan Haji ada hak untuk menolak. Saya tak nak pening-pening. Saya pegang satu je akaun. Jawatan kuasa, bendahari, masjid, dah. Selesai masalah. Jangan diambil lagi. Bagi ke orang lain pula. Bagi ke orang lain pula. Yang tak ada jawatan. Dan tuan-tuan yang tak ada jawatan pun, kalau rasa bertanggungjawab, silalah. Janganlah dibeban kat dia.
Ya kadang-kadang saya takut pergi mesyuarat agung, takut orang nak kena orang. Dia tengok orang tu dia pernah bawa jimat. Masuk orang cadang jimat, aku sokong. Saya mencadangkan jimat. Cadangan ditutup, sudah jimat kena. Ini yang timbul masalah. Budaya mesyuarat agung sekarang ni budaya nak berkenal. Kita tak tahu dia tu boleh ke tidak buat kerja. Tak paksa kita menyusahkan dia di hari kiamat. Ya, sebab tu disebut banyak kali pada tuan-tuan, the right man on the right job. Jangan sampai bertampung-tampung kerja dia. Bila dah bertampung, kesian tuan-tuan. Dia nak jawab di hari kiamat macam mana? Nak jawab macam mana? Patut-patutnya yang mana nak jadi calon, nak jadi adun, member of parliament. Selepas ni jadi adun sudahlah. Susahlah untuk pegang persatuan bola. Nah, tak payahlah. Persatuan congkak tak payahlah. Bagi ke orang lain lah. Ni semua persatuan dia nak pegang. Hang jaga adun hang aja. Hang jaga parlimen hang aja. Susahlah nak lantik pengurusi, penganjur lah, penau sana lah. Pening hamba Allah. Pening tuan-tuan. Ni presiden sukan dia nak pegang. Presiden buat takraw apa nama, kelak kampung takraw dia nak pegang. Persatuan pengurusi penau masjid dia nak pegang. Persatuan anak yatim dia nak pegang. Persatuan alumni apa-apa dia nak pegang. Juga tu mana? Bagi masing-masing buat kerja. Kalau betul-betul takut pada Allah, pegang pada jawatan yang kita rasa boleh buat. Agak-agak rasa tak boleh buat, mengundurkan diri. Buat. Saya tengok yang mengisytiharkan diri nak mengundur ni banyak orang Cina kan? Jarang saya dengar orang Melayu nak mengundur diri ni. Tak silap saya dah 8 orang declare tak akan bertanding tahun ini. Dan saya rasa 7 ataupun 8 tu Cina. Kita memberi peluang kepada muka-muka baru lah. Saya sudah lama. Baru 60. Di Melaka. Cina tu. Hak Melayu juga tak nampak orang pun nak berhenti pun. Ya, ni kita kena fikir-fikir tengok tuan-tuan. Kadang-kadang mereka yang bukan Islam pula lebih menghayati apa yang Nabi sebut tentang amanah. Lebih daripada fikir pula. Bukan setakat sekarang untuk fikir sampai dalam kubur akan dipikir. Akhirat dipikirkan. Baik, kata Abu Sa'id. Katana fima hafizna yawma izin. Ala inna bani Adam khuliqu ala tabaqatin syatta. Faminhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Maka adalah apa yang telah kami hafaz daripada apa yang Nabi sebut pada hari itu. Kemudian kata Abu Sa'id, kami ingat apa yang Nabi sebut pada hari itu. Apa Nabi sebut? Jaga-jaga. Sesungguhnya anak Adam itu dijadikan atasnya beberapa lapis dan beberapa darjat. Tabaqat ni maknanya lapis. Tabaqat ni selalu orang pakai dalam musabaqah. Tuan-tuan belajar taranum tu dipanggil tabaqat. Dia ada pitching dia. Ya, tabaqat 1, tabaqat 2, tabaqat 3. Tabaqat paling tinggi sekali, suara ni sampai mic di atas. Di atas ubun-ubun tu tabaqat tinggi. Hak lantang nyaring sekali ni. Tu tabaqat tinggi macam Hajah Rahmat Johor tu. Tu tabaqat tinggi. Macam M. Nasir ni tabaqat 2 ya, lagu dia slow-slow je. Lagu semua nipis je. Oh, sang algojo sikit je. Nampak ada slow dia. Macam dia tabaqat 2. Piramli pun tabaqat rendah je. Hak tabaqat tinggi tu, emisat. Yang tu tinggi punya lah. Saya baca hak Jawi emisat lah. Kalau orang putih emisat. Tu tabaqat tinggi. Tu nama dia tabaqat tinggi. Tinggi tu sampai ke sini. Ya, tabaqat yang rendah ni tara-tara M. Nasir, Takpul, SM Silam tu jadi hak tu tabaqat. Dia tak larak lah, tu dia panggil tabaqat rendah. Ya, jadi suara manusia pun dia ada tabaqat. Manusia pun ada tabaqatnya. Lapis-lapis juga. Kalau daripada keduniaan ni, tuan-tuan di sini pun ada tabaqat, tangga gaji. Pendapatan kamu berapa? Pendapatan kamu berapa? Itu pun tabaqat juga. Tabaqat tangga gaji. Ataupun tabaqat daripada segi keturunan. Tapi yang dimaksudkan tabaqat di sini apa?
tabaqah dalam bentuk kehidupan iman dan kafir. Iman dan kafir. Baik, maka setengah daripada mereka itu yang dilahirkan dalam keadaan mukmin, hidupnya mukmin, dan mati pun mukmin. Tabaqah nombor 1, lahir-lahir Islam, hidup cara Islam, mati pun Islam. Ini tabaqah nombor 1. Tabaqah nombor 2, lahir-lahir kafir, hidup kafir, mati pun kafir. Orang Melayu sebut mampu. Ya, kasar benar bahasa kita, tuan-tuan. Tak payahlah sebut Cina mampu, sebutlah mati juga. Dia tu mampu-mampu. Depa sebut matilah, meninggal dunia. Depa dengar kita sebut mampu, dia benci kita. Cina mampu pula dah. Sebutlah mati. Dia pun manusia. Yahudi mati, Rasulullah bangun. Lalu depan Nabi, bawa mayat Yahudi tu, Nabi bangun. Sahabat kata Rasulullah, itu Yahudi Rasulullah. Kata Rasulullah, Yahudi pun kan manusia. Yahudi pun kan manusia juga. Nabi bangun. Bangun pada mayat yang pergi bawa depan Nabi. Nabi tak sebut pun Yahudi mampu itu dah. Jadi tuan-tuan cuba ikut perangai Nabi, tuan-tuan. Hormat pada orang. Yang ketiganya, tabaqah nombor 3, lahirnya Islam, hidupnya Islam, matinya kafir. Tabaqah nombor 4, lahirnya kafir, hidupnya kafir, matinya Islam. Ada 4 jenis tabaqah. Agak-agak kita yang lahir dari Islam, lahir dari Islam lah, sekarang hidup pun Islam. Lah satu lagi, agak-agak mati je mana. Yang ni hak kita takut. Tuan-tuan baca dalam paper hari ni, senator yang pertama orang asli meninggal kemarin. Senator pertama, berapa apa nama tu Haji? Long Jidin. Long Jidin. Baru masuk Islam 7 November yang lepas. 7 November, 7 Disember, sebulan. 7 Januari, 2 bulan. 7 Februari, 3 bulan. 3 bulan mati masuk Islam. Agak-agak orang ni jadi apa tuan-tuan? Subhanallah. 3 bulan banyak tak dosa? Subhanallah, tuan-tuan. Rezeki dia. Orang kata, Ustaz, saya pun nak kafir pada Ustaz. Tak salah tuan-tuan buat macam itu. Dia ni daripada kecil kafir dah. Tak apalah dia masuk Islam pun, tuan-tuan. Ni dah Islam, jangan pergi murtad pula. Jangan tuan-tuan pergi murtad pula jadi Hindu kan masuk Islam. Jangan tuan-tuan, kok tak dan masuk Islam balik. Jangan dia buat kata lagu tu pula. Ini dipanggil sebagai tabaqah. Long Jidin tadi ni, dia lah ni orang asli. Membesar sebagai orang asli. Tetapi kesudahan hidup dia cukup cantik. Macam apa? Baru masuk Islam. Dan Allah jemput dia dalam tempoh 3 bulan. Apa ada 3 bulan tuan-tuan? Dia macam baru beranak dulu ni. Bila masuk Islam tu, macam baru beranak. Macamlah anak kita usia 3 bulan. Apa dosa dia dah? Dia nak semayang, apa tuan-tuan? Semayang gitu, baca pun tak apa nak betul lagi. Allah nak beban apa? Puasa pun tak sempat. Nak puasa apa bukan bulan Ramadan. Nak bayar zakat belum sempat lagi. Pasal apa? Sebab baru 3 bulan, bukan cukup nisab haul lagi. Nak pergi haji, baru lepas dia mesti haji. Subhanallah, untungnya tuan-tuan. Ini yang kata hidayah daripada Allah. Tabaqat kita adalah yang kita kerimbang. Nama dan Islam, cara hidup dan Islam, kesudahan kita. Tabaqat ni. Kita tengok tabaqat yang pertama. Anak Adam yang diperanakkan Islam, mukmin sampai mati dalam mukmin. Inilah orang yang terbilang di dalam darjah yang pertama. Nombor 1 punya tabaqat. Tabaqat paling tinggi sekali. Ini punya terror tuan-tuan, ni kira hebat. Ini tabaqat yang Nabi sebut. Tabaqat tentang iman. Tabaqat tentang jenis tabiat lain pula. Tabiat, tabaqat jenis-jenis manusia Islam ada 3. Ini tabaqat tentang iman. Tabaqat tentang perangai kita orang Islam ada 3. Yang pertama, dia ada tapi macam tak ada. Ini jenis manusia nombor 1.
Ada macam tak ada. Mawjud kal adam. Ada tapi macam tak ada. Duduk di mana? Kemensahan. Loh, tak nak nampak pun. Nuri tak nak datang. Sakit demam tak nak sampai. Masjid tak nak semayang. Kuliah tak nak jinguk. Duduk di mana? Di Kemensah. Tapi orang Kemensah pun tak tahu. Dia pindah pun orang tak tahu. Dia keluar pun orang tak tahu. Dia kerja di mana pun orang tak tahu. Ini dipanggil orang yang ada. Tapi dia tu macam tak ada. Dia pindah pun orang tak tahu. Rumah tu kosong lah kan. Dulu ada orang kan. Pindah dah. Oh, pindah dah. Siapa tu? Tak tahu. Itu nama dia. Mewujudkan Adam. Benda ada tapi macam tak ada. Tuan-tuan duduk nombor ni tak? Nombor 1 ni tak? Cuba tengok. Ada tak tuan-tuan duduk di tahap nombor 1? Gotong royong tak nak sampai. Kenduri kendara tak nak tolong. Bukan kata tolong masak. Tolong makan pun tak. Punya baiknya. Dah lah tak mari kenduri orang. Kenduri sendiri pun tak nak buat. Ni dia. Subhanallah. Jemaah tak pernah sampai. Kuliah tak pernah datang. Tak ada apa. Semayang jemaah tu ujung-ujung atas tangga yang semayang. Habis-habis semayang, habis-habis salam terus balik. Tak salam orang. Dia ada macam tak ada. Ini jenis nombor 1. Jenis nombor 2. Dia ada tapi menyusahkan orang. Ni jenis nombor 2. Ada dia tu menyusahkan orang. Dia mari aja, aduh, lah, selagi dah orang main dah buat ni. Ni dipanggil ada menyusahkan orang. Dia lalu depan rumah kita, dia tengok aja. Jaga-jaga lah. Sekali dia patah balik lagi sekali, adalah barang yang hilang. Tak pagar, besi. Tak besi, penutup longkang. Adalah hilang. Ini dipanggil ada dia menyusahkan orang. Dia mari ke masjid ni, dia mari tu adalah benda tak kena. Ini nombor 2. Manusia yang hidup, ada dia dan menyusahkan orang. Nombor 3 ialah manusia yang ada dan menyenangkan orang. Membantu orang, menolong orang. Bila dia datang, orang rasa tenang dengan dia. Bila dia datang, selesai masalah orang. Bila dia datang ni, ada aja dia buat. Dia tengok sejadah tak vacuum, dia vacuum. Dia tengok kipas tak katuk, dia pergi katuk kipas. Dia tengok tandas tak bersih, dia pergi cuci tandas. Ada dia tu memudahkan orang. Kalau tak ada dia, orang rindu kat dia. Kalau ada tu haji tu, senang kita. Dia pun tak main lah. Di mana tau, kita susah. Itulah tanda-tanda orang yang berjenis dalam masyarakat. Tuan-tuan ni berjenis tak? Adakah kehadiran tuan-tuan dirasai? Ataupun kehadiran tuan-tuan tidak dialu-alukan? Ataupun kehadiran tuan-tuan itu sangat-sangat diharapkan? Kalau kehadiran tuan-tuan jatuh hak nombor 3, sangat-sangat diharapkan. Sangat-sangat bermanfaat. Itulah manusia terbaik. Khairun nas yanfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik ialah manusia yang memberi baik pada orang. Itulah yang terbaik. Cuba tuan-tuan tengok tandas dah. Berapa ramai orang yang bila dia guna tandas, dia bersihkan tandas dia balik sebelum dia keluar. Dia tarik flush, dia pump, kemudian dia ambil pipe, dia bersihkan semua tu supaya tidak ada kesan pasir, supaya tidak ada kesan apa-apa najis, dia cuci. Orang yang masuk selepas dia guna tandas, orang tu selesa pula. Ada tuan-tuan perangai kita macam tu? Ada setengah orang saja, bila dia buang air besar saja, dia tak pump. Dia nak perkena orang masuk. Ini celaka punya orang. Jahat yang amat tuan-tuan. Dia saja tak pump, dia biar. Kemudian orang masuk, dia gendak. Itu dia gelap kat luar. Tuan-tuan kalau jumpa puak-puak ni, ambil najis dia, pergi lumuk badan dia. Jahat. Manusia yang baik ialah manusia yang selepas dia pakai, orang lain boleh pakai dengan selesa. Dia sujud atas sejadah. Ya Allah, sejadah ni orang tahu tak basuh ni. Dia bawa balik rumah, dia basuh. Esok dia jemur, dia main hantar balik. Itulah manusia baik. Yang sekarang ni kita sembahyang atas sejadah, kita komplain dia busuk. Ya Allah, busuk. Malasnya untuk siap. Kemudian kita lipat-lipat tak di situ. Tak ada siapa nak basuh buat balik. Apa kebaikan kita? Buat balik 10 helai sejadah. 10 helai kain pelekuk.
Jumpa Tok Siap. Mak, ke telekor ni Mak Ji buat balik. Mak Ji nak dobi elok nak basuh. Kamu dah berapa tahun tak basuh telekor ni? Tak tahu, Bu. Saya nak pakai telekor. Dia bukan berada kita ni ya. Jadi tak payahlah harap pada dia. Ya mampulah dia seorang semua nak jaga. Kita lah apa yang kita boleh tolong. Tengok telekor tu ya Allah dah hitam. Kita selalu kutuk. Tengok telekor ni tak gamak nak pakai. Kalau rendam dalam kolam mampu ikan. Tapi tak ada dia buat balik basuh. Ini manusia tak baik. Buat balik lah. Rendam 2 hari buah dalam klorok, akorok. Mesin lah dalam mesin basuh. Kemudian jemur elok-elok, air elok-elok, lipat elok-elok. Subhanallah. Orang pakai pun selesa. Orang yang pakai tu semua wangi lah. Mesti dia menggunakan sebab Jibril. Dia pun akan puji kita. Dia doa lagi tuan-tuan. Sebab tu dalam bab menjadi tabaqat ini, tuan-tuan tak perlu disuruh. Kerana tabiat manusia, bila disuruh, dia marah. Jadi cuba kita jangan suruh. Dan jangan kita suka disuruh, diarah. Tak payah. Tengok aja buat. Tak ada jumpa manusia yang rajin susun kasut. Orang mengaji di atas, dia tak susun kasut satu. Supaya kita turun nanti, terus pakai kasut. Ada tuan-tuan jenis tu. Dia jenis tu. Kita duk wirid tu, maya isyak ni kita duk subhanallah, subhanallah. Dia turun di bawah, dia susun kasut. Supaya jemaah daripada sembahyang isyak turun daripada tangga surau, terus sarungkan kasut. Kadang-kadang kita tak tahu siapa yang susun kasut. Subhanallah, dia sanggup buat. Ada juga yang susun kasut, kemudian diletakkan dalam kampit dan dijualnya. Ada juga ni jenis nyangok juga. Kita ingat dulu kata baik iaitu susun kasut. Nah, baik ada makna tu. Jual habis kasut kita. Baik, kemudian dan orang ini terbilang darjah yang pertama. Manakala hidup ia cara mukmin yang menyempurnakan kemahuan iman dan kemahuan Islam. Nombor 1 punya darjah. Subhanallah. Lahir-lahir Islam. Nama dan Islam. Hidup cara Islam. Mati pun Islam. Iaitu macam mana? Mengerjakan segala yang disuruh oleh Allah dan menjauhi segala larangan. Ada orang tua bangga jumpa saya, dia kata Ustaz, saya ni dah 80 tahun Ustaz, tapi tak ada ni masuk hospital lagi. Tak pernah saya sakit duduk hospital ke apa ke. Ziarah orang ada Ustaz, tapi nama kata saya duduk malam 2-3 malam di hospital, tak ada Ustaz. Sihat manja-manja. Syukur pada Allah sihat. Tetapi yang lebih syukur Ustaz, saya ni kalau 80 tahun tak haram saya masuk pengawayang. Tak pernah saya masuk Ustaz. Tak pernah saya pergi tampil Ustaz. Konsep-konsep lagi saya tak pernah Ustaz. Lagi bagus daripada tak pernah sakit. Kalau tak pernah sakit, tampil mana pergi nak buat apa? Tak pernah sakit, tak pernah hospital. Konsep Jibril pun dia sampai. Pada tahun 68 sampai tahun 2008. Semua konsep dia pergi nak buat apa tuan-tuan? Kalau Allah bagi dia sihat. Yang kita nak ni ialah segala tempat maksiat tak pernah pergi. Patutlah bangga. Saya tak pernah main judi Ustaz. Main pakau pun saya tak pernah. Main apa, mahjong ke apa jong saya tak pernah Ustaz. Walaupun saya ni asal pada cangkat jong Ustaz, saya tak pernah main mahjong Ustaz. Inilah yang kita nak, pelihara iman. Cuba tuan-tuan kita pelihara anak-anak kita daripada kecil je. Takkan bawa tempat maksiat. Takkan anjurkan pesta maksiat. Tak pernah buat. Daripada kecil budak tu kita dah didik dah sampai dia besar. Sehinggalah dia kahwin. Masa dia kahwin, kita baca khutbah pada menantu kita. Cuba tuan-tuan buat yang mana nak kahwin bulan 3 ni. Tak payah naik qadhi baca khutbah. Tuan-tuan baca khutbah pada bakal menantu tuan-tuan. Wahai Mamat bin Mami, ayah akan kahwinkan kamu dengan anak ayah. Tetapi ayah pesan pada kamu, Siti ni tak pernahnya ayah bagi makan benda haram sepanjang ayah bela dia 24 tahun. Jangan lepas kahwin dengan dia kamu jamu dia makan haram. Sepanjang 24 tahun bapak bela Siti, bapak tak pernah bawa dia pergi pampek, pergi tengok konsert, pergi tengok benda haram.
Jangan kamu lepas kahwin gatal-gatal bawa dia masuk kelab malam. Ini amanah bapak. Sepanjang 24 tahun bapak bela anak bapak ni, bapak tak pernahnya suruh dia buat jahat. Jangan kamu dah ambil alih tugas bapak nanti, kamu suruh dia buat jahat. Kalau kamu suruh, jaga kamu. Inilah dia khutbah. Ini tidak khutbah nikah tu, ya Allah. Saya tengok naib qadi tu baca khutbah tu, udahlah koyak punya surat ni. Udah demi Elio je. Ya Allah, bila nak berkesannya, tak payahlah ikut tangan teks. Itu zaman 28 punya teks. Sekarang zaman 2008. Ikut peredaran semasa. Bila kamu dah beranak pinak nanti, berikan nama yang baik-baik pada anak kamu. Ajarkan dia Quran dan berikan jodoh yang baik pada anak kamu. Itulah yang dikatakan manusia memberi nasihat. Dah kahwin nanti nak bagi nasihat dah payah. Sebelum kahwin, biar dia dengar perkataan-perkataan yang baik daripada kita. Baik, kemudian, dan jika hidup ia dalam mukmin, sekira-kira percaya pada Allah dan Rasulnya, dan percayakan firman Allah dan sabda Rasulnya, dan tiada menjunjung sebagaimana yang disuruh Allah dan menjauhi tegaknya, demikianlah sampai dia mati dalam keadaan beriman, seperti yang kita sebutkan tadi, maka dialah orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mempunyai tingkatan iman yang paling tinggi, orang yang mempunyai tingkatan darjat tabaqah yang paling tinggi. Hidup lahir dalam keadaan iman, hidup dalam keadaan iman, dan mati dalam keadaan iman. Maka orang yang macam ini mencapai darjat mukmin yang kamil. Kamil maknanya sempurna. Kita lah tuan-tuan. Walaupun saya sebutkan tadi Longjidin itu bahagia dia sebab baru 3 bulan Islam sudah mati. Tapi kalau ikut pada hadis ini, kita lagi berbahagia. Berapa banyak pahala kita. 3 bulan dia Islam, berapa banyak pahala dia dapat. Tapi kita dah 30 tahun. Kita dah 70 tahun. 70 tahun tuan-tuan sembahyang Jumaat sudah berapa ribu kali. 70 tahun bermakna tuan-tuan sudah puasa Ramadan 60 kali. 70 tahun maknanya tuan-tuan dah bayar zakat tuan-tuan sudah 70 kali tuan-tuan bayar zakat. Berapa banyak pahala. 70 tahun tuan-tuan sembahyang 5 kali sehari semalam sudah berapa ribu rakaat. Subhanallah. Sudah berapa kali khatam Quran. Sudah berapa ribu juta yang tuan-tuan telah sedekahkan. Itulah darjat paling tinggi. Kekallah darjat ini. Kekalkan. Ada orang yang dah dipilih oleh Allah tak mengekalkan darjat ini. Ada pelajar saya tuan-tuan mengaji sekolah pondok. Mengaji dengan saya di satu jabatan. Dia kerja temporary, kerja sementara, kontrak. Mengaji ikut kuliah. Saya pukul 1 petang, lepas asar saya mengajar di jabatan-jabatan. Jadi dia ikut kuliah, pakai tudung labu, pakai baju kurung labu. Kemudian dia tak kerja dah sebab kontraknya tak disambung. Ya, tak disambung. Yang saya tahu, dia kahwin sebagai isteri nombor 2. Datang jumpa saya dengan suaminya. Minta saya buat sembahyang hajat, bagi madunya menerima dia sebagai madu. Saya tanya kahwin di mana? Di Siang. Isteri nombor 1 tahu tak? Tak tahu. Kalau tahu, matilah saya Ustaz. Ya. Saya tengok suami dia. Tengok dia ni. Tolonglah Ustaz buat maya hajat bagi lembu. Tak ada buat maya hajat tuan-tuan. Dia pergi telefon madu dia. Abang dah kahwin dah. Saya lah isteri nombor 2. Madu pengsan terus tuan-tuan. Mari mokpok daripada kampung, serang dia. Suruh cerai latu juga. Latu cerai. Tak ada nak jampi apa. Nak maya hajat pun tak sempat. Tuan-tuan tahu sekarang dia jadi apa? Pakai skirt. Kerja di kelab karaoke. Daripada tudung labu, kerja sebagai elok, mengaji elok. Bila berkenalan dengan peras menungging, kahwin pula peras menungging. Sekarang dia duduk tutungging lah tuan-tuan di kelab mana. Ini yang kita takut. Saya duduk cari lagi ni. Cuma tak ada malam-malam. Takkan Ustaz nak pergi cari di kelab malam. Tak sesuai.
Jadi saya pesan pada sahabat-sahabat pergilah pujuk balik. Kita tahu rumah dia pujuk balik. Tarik. Kesian tuan-tuan kita tengok berubah. Itu jenis perempuan berubah bertahap itu. Ada juga lelaki-lelaki yang berubah dulu letak pi mana pun bawa Walkman macam tu haji kita. Ya kuliah saya ni ya Allah tak Walkman ni ya Allah. Taat sami'na wa ata'na. Lah sekarang apa pun tahu mengaji dah. Dia bawa sampan atas kereta dah. Sampan pitangkan ikan. Siang malam pagi petang saja mancing saja. Bila jumpa saya lari. Nak tanya awak tak main mengaji, awak tak main sembahyang Jumaat. Lain sangat dah ni, pakai seluar pendek dah ni. Saya jumpa dia tengah jalan, saya angkat tangan, dia buat dek aja. Kalau saya traffic light merah tu dia tengok saya dia tunduk. Masa itulah buat petir radio lah apalah. Ya Allah tuan-tuan. Ni yang kita takut di kesudahan hujung kita. Maka kita minta dikekalkan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Minta dikekalkan jalan yang lurus, jalan yang benar. Kerana manusia ni yang kita takut di hujung nyawa. Sekarang tak apa. Tuan-tuan. Tuan-tuan ni alright sekarang ni. Pendapatan cukup. Makan minum cukup. Semua cukup. Tunggulah Allah uji sikit. Dia mari tak cukup salah satu aja, ujian akan sampai. Mungkin tak cukup pada wang. Pengajian tak kurang. Semayang tak jarang. Mungkin tak cukup pada harta, sibuk cari harta, maka banyaklah benda-benda agama kita tinggal. Tuan-tuan kena setkan satu program, satu jadual dalam kehidupan. Setkan, sibuk macam mana pun dalam seminggu berapa kali main mengaji. Kena buat jadual. Dalam seminggu berapa kali nak mengaji. 4 malam aku main mengaji, 3 malam lagi aku buat kerja lain. Jangan langsung tak disetkan masa tu. Tuan-tuan kena buat setting nak elok. Bila nak ngaji siang, bila nak ngaji malam, bila nak ngaji petang. Kena ada. Sembahyang jemaah berapa kali seminggu. Ini tidak ada langsung. Untuk bercuti ada. Untuk makan angin ada. Tapi untuk pengajian tidak termasuk dalam jadual. Dia tak betul. Kalau ingat bercuti ni menenangkan jiwa. Cuti raya Cina 4 hari baru ni. Tenang jiwa tuan-tuan. Menambahkan stres lagi ada. Jam kena sini. Cuti yang benar-benar cuti, tuan-tuan duduk di rumah. Tuan-tuan tidur cukup-cukup, itulah cuti. Duduk di rumah, tidur, makan dengan anak-anak, gotong royong dengan anak-anak, sekali habis gotong royong bersih rumah, makan nasi dengan anak-anak, semayang berjemaah, pergi semayang masjid. 4 hari tuan-tuan buat macam itu, tenang jiwa tuan-tuan. Tapi orang kita faham sekarang, kalau nak tenang jiwa, pergi pantai, tak tenang tuan-tuan. Saya daripada rumah saya nak pergi ke Pulau Pangkor, nak pergi ke Lumut tu, daripada Ipoh nak pergi Lumut, saya kena jumpa 27 traffic light. Tenang ke jiwa tuan-tuan? 27 pun saya kira daripada Ipoh. Asal buat laju sikit berhenti lampu merah tunggu. Pula ni jalan ni lampu merah lagi. Ya Allah, saya tak tenang semua. Sampai ke hotel, sampai ke chalet, tunggu lagi. Sabar sekejap encik ya, belum keluar lagi. Yang satu bilik tu dah keluar dah, tapi tak boleh masuk lagi sebab tengah cuci. Tunggulah bila pukul 4. Ya Allah, tuan-tuan. Tenang lah tuan-tuan, tak tenang, lagi tension. Mana ada cuti di pantai, cuti jalan ni? Tenang tak tenang. Lagi tu, pergi ke pantai pula orang pakai sepeda lalu depan kita. Nak tenang apa tengok? Tengok dosa. Tak tengok rugi, tengok. Aduh, tak tenang. Balik ke rumah tu daripada Penang nak balik rumah, jam. Lebuh raya jam daripada Kuala Kangsar sampai tu Jelapang 3 jam setengah. Duk renjuk. Di mana yang kata rehat? Tak ada rehat. Yang betul-betul rehat, duduk di rumah, tidur tenang-tenang, baca Quran tenang-tenang, makan nasi tenang-tenang, mandi sama-sama dengan anak isteri, buat kerja sama-sama anak isteri, semayang berjemaah, pergi masjid 4 malam tu bawa anak pergi mengaji, balik rumah tidur, barulah stres tuan-tuan hilang. Kalau betul-betul tuan faham gitulah. Ini keedahnya tuan-tuan. Jadi masukkan dalam jadual kehidupan tuan-tuan ialah jadual tentang ketenangan. Salah satu tempat ketenangan inilah dia. Majlis-majlis ilmu, taman-taman syurga. Tak tenang apa? Dah lah pasang aircon, kipas pun pasang. Sejuklah, tenang. Tak payah dapat tiang.
Tapi 3 orang kita ni tenang. Ya, wallahu a'lam. Tuan-tuan, kita jumpa pagi besok kuliah subuh, dan kita jumpa pagi besok simak kita ada 3 buah kitab. Pagi besok ya, pukul 9 pagi di sini ada 3 buah kitab. Baik, cukup sekadar itu, kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma qaddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wasallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم والحمد لله رب العالمين. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.